Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Diharap dalam dan sihat semua. Pertama sekali, pelajar-pelajar dapat sediakan satu buku nota dan catatkan isi-isi penting yang akan saya terangkan pada sesi pembelajaran pada kali ini, supaya apa yang pelajar-pelajar catat, pelajar-pelajar tidak akan lupa dan juga boleh membuat ulang kaji pada masa yang akan datang. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya akan mengajar tajuk transmission system, iaitu yang pertama, jenis-jenis gear yang terdapat pada gearbox. Kedua, jenis-jenis gigi gear yang ada dalam gearbox, dan juga jenis-jenis bearing yang digunakan pada sebuah gearbox. Saya berharap pelajar-pelajar sekalian dapat memberi perhatian dan fokus masa saya memberi penerangan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kat sini saya disediakan sebuah gearbox yang saya telah belahkan dia supaya pelajar-pelajar nampak gear-gear yang ada dalam gearbox. Okey, kalau pelajar-pelajar perhatikan, pertama kita tengok komponen gearbox ni. Gearbox ni adalah untuk pancuran roda belakang, pancuran roda belakang, dan kita panggil dia longitudinal gearbox. Kenapa kita panggil dia longitudinal gearbox? Sebab kalau tengok fizikal gearbox ni, dia memanjang, dia dalam keadaan memanjang. Pertama sekali kita tengok bahagian luar. Okey, yang bahagian sini saja kita panggil dia bell housing. Okey, yang ni intermediate housing, dan yang belakang ni kita panggil extension housing, dan bahagian sini dipasang gear shift lever. Okey, pertama sekali saya akan terangkan komponen dalam dia lah. Okey, kalau kita tengok yang pertama, input shaft. Ni input shaft lah. Yang ni input shaft. Okey, kedua, shift fork. Ini dia shift fork. Okey, ni shift fork. Kedua, shift rod. Ini dia shift rod. Okey, shift rod ni dipasang bersama dengan shift fork. Okey. Okey, komponen yang seterusnya adalah shift rod. Shift rod. Ini dia shift rod. Okey, kalau pelajar lihat, dekat sini ada dua shift fork. Shift fork yang pertama, shift fork yang kedua. Dan shift rod pun ada yang pertama, ada yang kedua. Kalau pelajar perhatikan, gearbox yang saya sedia ni adalah gearbox lagi jenis 4 kelajuan, iaitu 4 speed. Kalau 4 speed, kalau pelajar lihat, inilah shift fork untuk gear yang pertama dan juga gear yang kedua. Manakala shift fork ni untuk gear yang ketiga dan gear yang keempat. Okey. Seterusnya, komponen yang berikut adalah counter gear. Ini dia counter gear ataupun dia panggil lay gear. Seterusnya, sebelah belakang ni adalah input shaft. Sebelah belakang ni adalah output shaft. Okey, yang sebelah belakang ni adalah reverse idler gear. Okey, itu komponen-komponen dia lah. Satu lagi komponen yang terdapat dalam gearbox adalah synchronizer unit. Ini dia synchronizer unit, ada satu, ada dua. Ini synchronizer unit untuk gear 1, manakala ini synchronizer unit untuk gear 2. Manakala ini synchronizer unit untuk gear 3 dan juga synchronizer unit untuk gear 4. Okey, cuba kalau kita tengok komponen-komponen synchronizer. Okey, yang pertama, synchronizer slip. Ini dia synchronizer slip. Okey. Seterusnya, synchronizer spring. Dalam ni ada spring. Okey. Spring Seterusnya, synchronizer hub. Ini synchronizer hub. Synchronizer hub ni dipasang pada synchronizer slip. Okey. Seterusnya, synchronizer inside ataupun lock. Ini dia synchronizer
side ataupun lock, dan juga synchronizer ring. Ni dia synchronizer ring. Okey, kalau kita perhatikan dia dalam satu unit yang satu, iaitu synchronizer slip dengan synchronizer hub dan juga synchronizer ring. Ini dia. Okey, kita tengok ini dia lah. Dan dia bersambung dengan gear. Okey, sama ada gear 1, gear 2 ataupun gear 3 ataupun gear 4. Pada gear ni ada gear-gear kecil. Ini kita panggil dia dog teeth ataupun gigi anjing lah. Dia bercantum dengan synchronizer slip. Okey. Okey. Okey, pelajar lihat synchronizer slip ni dia akan bertemu dengan ship fork. Okey, dia akan bertemu dengan ship fork. Ship fork ni dia akan digerakkan oleh ship rod. Okey, dia akan gerakkan oleh ship rod sama ada ke depan ataupun belakang, berpandu pada pergerakan gear ship lever yang digerakkan oleh pemandu untuk masuk gear yang mana dipilih. Okey, seterusnya pelajar-pelajar kita lihat pula jenis-jenis bentuk gigi gear. Okey, kalau pelajar tengok pada model yang saya telah belahkan tadi, kita perhatikan ada dua jenis bentuk gigi gear. Yang pertama bentuk serong. Okey, yang ni bentuk serong, yang ni adalah bentuk lurus. Okey, bentuk serong ni kita kenali dengan nama helica gear type. Manakala bentuk yang lurus pula adalah spur bevel type. Okey, ada dua. Pertama serong, yang kedua lurus. Apa kegunaan dia? Kita tengok dulu bentuk gigi gear yang serong. Okey, helica type ni adalah jenis gigi gear yang berbentuk serong, dan pertemuan gigi dia adalah secara serong. Kalau pelajar tengok pertemuan dia antara gigi-gigi dia ni adalah dalam bentuk yang serong, dan banyak digunakan untuk gear maju ke hadapan, iaitu gear untuk kenderaan bergerak ke hadapan, yang terdiri daripada gear yang pertama, okey, gear yang kedua, gear yang ketiga dan juga gear yang keempat. Kalau pelajar perhatikan, kalau kita tengok bentuk serong ni lebih banyak daripada bentuk lurus. Sebab apa? Biasanya kenderaan ni akan bergerak ke hadapan, sekali-sekala saja dia bergerak mengundur ke belakang. Oleh itu gigi gear bentuk serong ni banyak dipasang pada gear forward ke hadapan. Sebab apa? Yang pertama, binaan dia adalah kecil. Yang kedua, senyap semasa pertukaran gear. Kalau pelajar perhatikan masa kita tukar gear, dia senyap, dia tak mengeluarkan bunyi yang bising. Okey, seterusnya gigi gear yang lebih teguh dan juga kukuh, iaitu dia tak mudah sumpit dan pecah apabila dia bertemu. Dan seterusnya pertemuan gigi gear lebih daripada satu, iaitu 2 atau 3 permukaan gigi gear. Okey, itu untuk gigi gear jenis serong. Seterusnya kita tengok gigi gear jenis lurus. Okey, gigi gear jenis lurus ni ataupun kita panggil spur gear ni, bentuk dia adalah lurus. Okey, dan pertemuan antara gigi gear adalah dalam bentuk selari dan banyak digunakan untuk gear undur. Untuk gigi gear yang lurus banyak kita gunakan untuk kenderaan mengundur ke belakang. Okey, salah satu kebaikan gigi gear dalam bentuk lurus ni, dia adalah murah dan kukuh. Selain itu dia juga ada beberapa kelemahan, iaitu binaan dia yang besar. Kalau pelajar perhatikan gear reverse gear ni atau gear mundur ni, binaan dia besar.
Okay, yang kedua, bising masa pertukaran, sama ada kelajuan rendah ataupun kelajuan tinggi. Cuba pelajar-pelajar bawa kenderaan ataupun kereta, cuba undur dengan kelajuan yang tinggi, dia akan menghasilkan satu bunyi yang bising. Okey, itu sebab gigi dia yang lurus tidak digunakan pada gigi dia ataupun dia yang maju ke hadapan. Nanti gearbox akan mengeluarkan bunyi yang bising. Sebab apa? Kita nak masa pemanduan, misal kita menukar gear, kita tak nak dengar bunyi-bunyi bising yang keluar daripada gearbox. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita tengok jenis-jenis bearing yang ada dalam gearbox. Dalam gearbox ni dia ada 3 jenis bearing yang digunakan. Yang pertama, ball bearing. Ni dia ball bearing. Ni kalau pelajar tengok, dalam tu ada berbola, ada berbola. Ini kita panggil dia ball bearing. Yang kedua, kita panggil dia taper roller bearing. Ini dia, taper roller bearing. Kalau bentuk ball bearing, binaan dia lurus, tapi taper roller bearing dia ada bentuk serong ataupun dalam bentuk cone. Dan satu lagi, needle bearing. Dia juga bentuk macam ball bearing, tapi dia halus, bentuk macam jarum-jarum, kecil saja. Okey, kita tengok kegunaan dia. Ball bearing lah. Okey, ini dia ball bearing. Kalau kita perhatikan, ball bearing ni banyak digunakan dalam gearbox. Kalau kita perhatikan, 1, 2, okey, 3, banyak digunakan di dalam gearbox. Sebab apa? Dia mampu menerima tegasan ataupun tekanan sekeliling bearing. Ni bearing, dia mampu terima tekanan daripada atas dan tekanan daripada bawah. Itu yang dikatakan ball bearing, tekanan keliling ataupun kita panggil dia radial thrust. Okey, tekanan keliling atas, bawah, kiri, kanan. Okey, itu untuk ball bearing lah. Okey, seterusnya taper roller bearing. Taper roller bearing ni dia jarang ataupun kurang digunakan dalam gearbox. Tapi taper roller bearing ni lebih baik jika dibandingkan dengan ball bearing. Pertama, sebab apa? Dia mampu menerima tegasan atas, bawah, okey, depan, belakang, keliling dan sisi. Mana kat sini dia mampu menerima 4 tekanan. Jika dibandingkan dengan ball bearing hanya mampu menerima tekanan satu arah sahaja. Tapi untuk taper roller bearing, dia mampu menerima 4 tekanan ataupun tegasan. Okey, selain digunakan dalam gearbox, taper roller bearing ni banyak digunakan untuk bearing roda hadapan dan juga bearing roda belakang kenderaan. Okey, ini untuk taper roller bearing. Seterusnya needle bearing lah. Okey, needle bearing ni sama juga fungsi macam ball bearing. Dia menerima tekanan sekeliling, tapi dia dalam bentuk yang lebih kecil dan panjang-panjang macam jarum. Okey, kenapa dia buat gitu? Sebab dia diletakkan di kawasan yang agak sempit ataupun tidak cukup ruang, seperti dalam input shaft, dalam output shaft, dalam counter gear dan juga setengah-setengah antara output shaft dengan input shaft. Okey, itu sebab binaan dia lebih kecil, tapi fungsi dia sama macam ball bearing. Okey pelajar-pelajar, tamat sudah pembelajaran kita pada kali ini. Saya berharap pelajar-pelajar faham apa yang telah saya sampaikan tadi. Semoga kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.